Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, saudara-saudara sekalian, para subscriber saya, follower saya, kita bertemu lagi setelah 2 bulan 2 bulan tau kita tak jumpa tau. Saya tak upload video-video. Ramai ni tanya saya ni, mana pergi ni? Pergi operasi sulit ke? Pergi kena COVID ke? Ada juga tanya kena COVID. Saya dalam masa lebih kurang 2 bulan saya minta maaf, minta ampun banyak-banyak. So kita straight to the point. Saya pergilah, saya memenuhi permintaan sahabat-sahabat semua. Hari ini saya akan teruskan saya punya perkongsian pengalaman komando. Pengalaman komando setelah hampir 2 bulan lah. Jadi sebelum tu saya nak ucapkan selamat berpuasa, selamat menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan. Jangan lupa berdoa. Sesungguhnya doa bulan Ramadan sangat-sangat mustajab. Sangat-sangat mustajab. Minta doa elok-elok dengan Tuhan. Okey. Hari ini saya nak kongsi pengalaman komando yang melibatkan satu operasi yang besar, menggemparkan seluruh dunia. Iaitu operasi menyamar tebusan, yang mana melibatkan 2 kapal dagang kita, international shipping kita, di hijack oleh Lanun di perairan Somalia. Okey, jadi di depan saya ni ada, kalau kita tengok gambar ni kan, gambar yang muka depan tu, jadi saudara-saudara semua boleh nampak saya ambil benda ni dalam Op Fajar lah. Kalau buka internet, lihat Op Fajar telah dilancarkan pada tahun 2008. Tuan-tuan semua akan faham lah tentang operasi ni secara tidak langsung lah. Jadi apa yang saya nak cerita? Saya nak cerita kongsian pengalaman, perasaan yang mana benda ni tak akan dapat, siapa-siapa pun tak akan dapat pengalaman, pengetahuan, perkongsian apa yang saya rasa dari sudut pemikiran, tingkah laku semua, melainkan kepada individu yang terlibat dalam operasi itu. Jadi sahabat-sahabat sekalian yang dekat luar sana, bila saya berkongsi pengalaman ni, saya mengharapkan perkongsian perasaan tu dapat dirasai, bagaimana bagi seorang orang awam yang sangat meminati bidang ketenteraan. Saya kongsikan sedikit lah rasa dia tu, takut ke apa kan. Jadi dalam persembahan ataupun video saya pada petang ni, kali ni saya ada lebih kurang dalam 35 keping gambar. Okey, 35 keping gambar. Op Fajar ni sebenarnya, Op Fajar ni adalah op counter terrorism, yang mana Lanun Somalia tu, Pirate of Somalian Pirate tu, dia banyaklah terlibat. Dia hijack Perancis punya kapal layar, lepas tu Turki punya kapal dagang. Diorang kan, kalau kita tengok sejarah dia, Somalia tu kan semula ni besar tu. Dia kalau tuan-tuan buka Google, tuan-tuan type EYL, Il ni saya pun tak apa-apa faham geografi sangat, peta-peta dunia kan, tapi dia sebelah negara Afrika. Sebelah negara Afrika. Il tu menghadap laut Arab lah, dipanggil Arabian Sea ni kan. Laut Arab ni terdiri daripada negara Somalia ada, Djibouti ada. Kalau di ke belakang lagi pergi kepada negara Afrika lah, negara semua kulit hitam. Okey. Il tu kapal-kapal dagang, kebanyakan kapal dagang akan lalu daripada kita Laut Selat Melaka. Okey, Laut Selat Melaka dia akan melayar pergi ke Kepulauan Maldives, ke India, terus lagi dia akan jumpa Laut Arab. Terus lagi dia akan lalu satu terusan Suez. Terusan yang kecil kan, daripada laut besar, terusan Suez. Jadi dia akan melalui kawasan negara Somalia, Djibouti semua. Dekat situ rampasan akan berlaku. Jadi rampasan berlaku ni kan, kalau kita lihat penduduk di sana memang tugas dia merampok, hijack kapal ni, minta duit terusan. Banyaklah yang kejayaan yang berlaku. Special Forces daripada Jerman, daripada Perancis, GIGN, GSG9 kan, yang pergi ambil hostage dengan hidup. Kapal dia kena tawan, kapal layak mewah dia tu lebih kurang ada 8 orang kaya kena hijack kan. Lepas tu dia punya Special Forces pergi ambil, tangkap. Slide tu sebenarnya ada, slide tu dia orang Perancis punya Special Forces
share kan, tapi benda tu dah tak ada nasib padan saya dah. Adik saya korak, saya boleh share lah gambar-gambar real, gambar kan. Itulah tak apa, kita share apa yang mana ada je lah. Jadi kan, apa yang menariknya, Awk Fajar ni berlaku pada 3 Ramadan. Hari ketiga, kelima je ingat saya pada tahun 2008. Masa tu kita tengah puasa kan. Dapat arahan daripada markas, daripada atas, beritahu okay, standby satu tim penyelamat untuk menyelamat. Selang 2 hari, 3 hari lepas tu, sebiji lagi kapal kita. Bunga Melati 2 kena hijack mula-mula, lepas tu Bunga Melati 5. Pasukan Gerak Khas kita gabung dengan pasukan khas laut Pascal. Kita bergerak pergi ambil balik hostage kita lah, iaitu seramai 58 orang lah. Okay, saya akan share gambar-gambar bagi tujuan perkongsian ni. Yang mana saya rasa tak boleh share tu, saya tak tepi lah. Saya tak tepi. Lepas tu nanti kita terus pergi kepada perkongsian saya pada petang ni ya. Suka saya nak bagi tahu dalam perkongsian ni kan, sahabat saya iaitu Allahyarham Lieutenant Colonel Zahir, kan, anak A.R. Badul kan, yang meninggal. Dia pun terlibat, dia sebagai anak buah saya lah. Saya masa tu sebagai ketua tim gempur lah, untuk ditugaskan ambil tebusan ni. Okay, tebusan ni. Okey, kalau kita lihat di sini gambar yang pertama ni kan, gambar yang pertama ni lah yang saya kata il tempat nunggukan kapal-kapal. Masa saya sampai di situ, tuan-tuan perempuan semua, ada lebih kurang berbelas-belas kapal, 15 ke 17 biji kapal-kapal yang di hijack, dikumpulkan di atas laut. Penuh kapal-kapal tu. Nampaklah kapal kita 2, Bunga Melati 5, Bunga Melati 2. Kami merapat sampai ke tempat nunggukan kapal lah, masa proses rundingan. Okey, ini gambar ni, ini kita ambil daripada tengah-tengah kawasan Il. Tuan-tuan nampak daratan, bukit-bukit, itulah negara Somalia. Negara dia tandus, lepas tu bergurun kan, tu penempatan. Kami ambil ni lebih kurang dalam 16 batu nautika ni, daripada kami atas kapal tau. Kami duduk atas kapal, kami ambil gambar kat sini. Ini semua gambar-gambar yang saya tunjuk ni adalah gambar-gambar yang sebenar ya, yang sebenar. Okey, kalau kita tengok peta ni, ini masa gambar yang sebenar juga. Kita ambil di taklimat, masa kita dapat taklimat. Tu Utopia, Mogadishu, Kenya, tu Il. Tuan-tuan nampak kan Il kan? Tu Gulf of Aden tu maksudnya Teluk Aden, Yaman. Lepas tu terusan Suez. Inilah yang berlaku kat dunia ni. Inilah yang berlaku, hijack kapal apa semualah, kan. Jadi kan, apa yang saya cerita tadi tu, Lanu ni kerja dia merampok, kan. Jadi masa kejadian yang berlaku tu, ketua dia, saya ingat ketua dia nama Abdi Jamak. Kalau tuan-tuan tengok video yang berlakon nama Kapten apa tu nama? Kapten saya tak ingat. Cerita pasal tu real. Cerita dia memang real. Yang berlakon Tom Hanks berlakon Kapten Allah saya dah lupa dah. Saya tengok gambar tu kan, sebiji lah. Saya pun kagum juga macam mana Mak Saleh dia boleh buat cerita sebiji macam dalam filem. Yang mana yang Tom Hanks kena hijack, kena tawan, dia jaga anak buah kan. Lanun datang macam tu lah. Sampaikan saya keliru. Saya cakap, ini kan Lanun yang masa terlibat dengan aku dulu. Sebiji tuan-tuan. Tu kata Mak Saleh ada profesional kan, dia boleh lakonkan balik. Saya tak tahu, saya lupa dah Kapten apa nama tu. Sumpah ya Allah, Kapten. Saya lupa, tak apa. Okey, ini kawasan-kawasan dia lah. Ini adalah gambar Bunga Melati. Inilah kata kapal dagang Bunga Melati 5, Bunga Melati 2. Tuan-tuan kalau tengok dalam gambar ni nampak kecil tau, Tapi saya pun tak tahu panjang kapal ni berapa. Tapi saya sangat terkejut. Tengok, kalau kita di bawah, kita nak, orang Kedah kata nak agas kapal tu kan, dia akan baling tangga yang daripada tali tangga-tangga bukaan kita agas tu kan. Anggota saya salah seorang tu jatuh ke bawah ke dalam laut tu. Tapi kami bawa pack semualah, berat barang. Tangga masuk dari sini punyalah tinggi. Siapa tangan yang tak kuat tu, dengan bawa pack lagi, dengan pakai full gear lagi,
Nak sampai ke atas tu punya lah tinggi, dia jatuh ke bawah. Jatuh. Tapi kita selamat lah, tak ada isu lah kan. Saya nak beritahu di sini tempat dia tinggi. Kalau kita duduk di atas, orang duduk tebing ubin kapal tu kan, tuan-tuan lihat di bawah tu. Saya kalau nak baling umpan, nak mengai, tuan-tuan baling berapa meter baru sampai cecayang. Tinggi kapal ni. Panjang dia memang sangat panjang lah kapal ni. Kan, kapal ni memang kapal ni masa kejadian berlaku, kapal ni dibawa minyak kelapa sawit mentah nak pergi ke Rotterdam. Rotterdam belah Belanda kot kalau tak silap. Dia di hijack. Lepas pada itu sebiji lagi kapal, 2 biji dah kena hijack. Jadi bila masa operasi ni unit lawan keganasan 21 GGK diarahkan untuk bersama-sama pasukan lah. So GGK menyelamatkan sebiji kapal. Pasukan ambil satu kapal melalui proses rundingan. Cerita dia sampai panjang 59 hari operasi daripada awal sebelayang sampai ke 59 hari baru saya cecah balik langkah kaki ke hijau bumi tercinta Malaysia ni di Lumut lah. Okey. Ni gambar kapal lagi. Ni atas kapal ni. Kalau tuan-tuan tengok lorong dia satu je lorong dia. Kiri kanan kita tak lalu tu, dia penuh dengan pipe-pipe gas. Kalau tuan tengok no smoking tu kan, no smoking tu dia panggil bridge. Bridge ni tempat kapten kapal duduk atas lah untuk navigator apa semua kan, steering kapal lah senang kita kata. Geng-geng nak bawa ke kokpit kapal tu, bridge. So tuan-tuan tengok di atas bridge tu, masa kita clear kapal ni kan, kita dah selamat berusaha semua, kita clear. Dia letak apa tau? Dia letak tilam sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi tuan-tuan tengok no smoking yang di atas, no smoking tu kan. Di atas tu dia ada ruang ondul menerak. Sebelah kiri dia letak satu tilam, sebelah kanan satu tilam AK-47 dengan RPG dia semualah. Jadi kalau kita tengok kita nak masuk kapal ni kan, kita terpaksa pakai satu lorong saja. Dia ada 2 AK-47 duk menunggu. Kan. Jadi operasi ni bukan satu operasi yang sangat orang kata mudah, bukan. Dia sangat-sangat sukar dengan keadaan kapal yang terang, lampu terang semualah. Okey, saya tak nak kongsi sangatlah dari sudut taktikal ni, taktik menyerbu apa semualah. Saya kongsi dengan tuan-tuan gambar sekadar, saya cerita secara ringkas. Okey. Itulah keadaan kapal tangki ni. Okey, ini kalau tuan-tuan tengok, ini kapal yang saya naik. Saya sebenarnya saya dah jatuh cinta dah dengan kapal ni. Kapal ni nama Sri Indrapura. Dia ditamatkan perkhidmatan dan terbakar. Kapal ni memang salah satu kapal yang sangat saya cintai. Setakat ni belum lagi menggugat cinta saya terhadap kapal ni. 59 hari saya duduk atas kapal ni kan. Kapal ni sangat istimewa, sangat besar, sangat luas. Tu kena stage tu kena ombak tu macam ni, stage 4, stage 5 lah. Kapal Sri Indrapura, dia punya lambang dia macam ada sesungut kat depan tu. Dia sebenarnya kapal logistik. Kami duduk lah tu dekat atas tu. Jadi kalau tuan terlihat gambar ni kan, gambar ni dalam gambar tu sebenarnya kapal ni besar tuan-tuan. Kami nampak kecil-kecil kepala macam kepala guru je orang Kedah kata. Ni masa kena ombak lah. Okey. Gambar tepi ni tuan-tuan tengok betapa cantiknya orang kata laut tu kan. Saya jumpa 2 fenomena dalam laut ni lah. 2 fenomena. Yang pertama sekali kan, laut ni macam cermin. Tak ada langsung ombak, tak ada langsung arus, macam cermin. Saya cuba cari gambar dalam ni lah. Saya cuba cari balik koleksi gambar lama sangat kan. Laut dia memang cantik macam cermin. Saya rasa dalam Al-Quran dia dah tulis tak kala laut seperti cermin. Tak ada langsung tuan-tuan, macam ayak dalam akuarium. Tuan-tuan minum teh kan, tuan-tuan tengok dalam gelas ayak duduk diam, macam tu lah laut macam tu. Dia jadi macam ada satu lapisan kilat macam cermin tau laut tu. Laut tu macam cermin. Ini masa sunset dah ni, masa matahari jatuh lah. Masa ni kami nak buka puasa lah. Azan kami makan lah, duduk atas kapal ni, makan apa semua, makan lebay lah, main terawih atas kapal apa semua lah. Okay, ini ni gambar-gambar tebusan lah. Ini untuk bunga melati 5 lah, tebusan bunga melati 5. Ayat Malaysia campur dengan ayat Filipin. Chief engineer dia tu Filipin. Kita punya syarikat perkapalan ni dia sewa lah, ataupun dia tenaga pakar lah.
Tercampur 58 orang lah, 58 orang. Gambar ni susah lah nak dapat gambar ni. Gambar susah nak dapat. Ni eksklusif lah. Itu pasukan kita lah tu. Pascal satu tim, ULK, GGK satu tim lah kita ambil lah. Okay, di atas kapal. Ini berlaku satu pengorbanan atau pengorban jiwa di sebelah kita lah. Kru kapal meninggal, seorang kena tembak di kepala. So bayat dia ni kita, masa ni kita belum lagi ambil alih kapal kan, berlaku benda ni. Bayat dia dibalut-balut semua, diletakkan dalam peti sejuk kapal lah. Jadi peti sejuk kapal letak lebih kurang dalam masa 2 minggu lah, 2 minggu. Lepas tu dalam peti sejuk ni campur juga ayam, daging apa semua kan, kambing. So kami makan lah. Kami bukan banyak makan mayat lah. Kita makan, tapi makan telapang ni, makan je porsi peti air yang sama lah. Okay, ini dia punya kru lah ni. Kru dia tu saya terpaksa tutup lah muka ni. Kawan sahabat saya ni kan, dia anak buah saya lah. Okay, anak buah saya tutup muka dia. Yang tu kru kapal lah. Okay, kebanyakan gambar-gambar yang saya tunjuk ni 2008 kan, banyak dah berhenti dah. Lebih kurang dah 90%, 95% dah berhenti dah. Sahabat-sahabat saya ni, yang rakan seperjuangan saya ni, kan, yang ada pun saya lah ni, kira orang kata bukti hidup lagi saya ada kan. Saya harap kawan-kawan saya dapat tengok balik, share lah video dengan anak cucu, tunjuk kejayaan pada anak cucu lah kan. Apa lagi yang kita boleh nak bangga ataupun kita nak proud dengan diri kita, melainkan kejayaan. Banyakkan Space Forces dia tak buat benda ni tau. So bila anak dia tengok macam gambar Pascal, tengok gambar Captain apa saya lupa gambar tu kan, dia tengok, dia terkejut. Oh, barunya Mak Saleh pergi apa semua. Padahal dia tak tahu bapak dia terlibat. Bapak dia terlibat kat situ. Bapak dia hero. Bapak dia sebenarnya hero, mempertaruhkan nyawa bulan Ramadan. Kami ambil hostage ni, sebenarnya kami ambil selamatkan dia malam esok nak raya tuan-tuan. Nak raya besok ni malam kita ambil. So tak apa, benda tu saya akan cerita. Ini part 1. Part 1 saya cerita secara general overview. Nanti part 2 saya akan cerita dari sudut dalaman perasaan dia tu, perkongsian pengalaman apa yang kita rasa. Ni nak tembak orang ni, takut tembak pasukan sendiri ke orang kata kan. Perancangan yang rapi tu part 2 saya cerita. Okay, part 1 ni saya share gambar-gambar ni tuan-tuan. Sebab kalau saya nak tunggu nak buat lengkap, bila lagi video ni nak keluar kan, ramai tanya saya. Okay, seterusnya lagi kalau tuan-tuan tengok ni gambar Lanun. Ini yang diambil lah ni, gambar ni. Gambar ni sebenarnya gambar internet. Saya cerita betul ni gambar internet. Sebab gambar Lanun sebenar yang kami ambil, dia menggunakan kamera khas tu, memang dah tak ada lah gambar tu. Hadis saya dah korap. Ini pun saya terpaksa collect balik, kutip balik kepada kawan-kawan saya lah. Okay, Lanun macam ni lah tuan-tuan. Kalau tengok katalah bagi markah 100% macam ni lah. Gambar sebiji macam ni, pok-pok yang ni. So, diorang ni semua orang Islam, kita kata orang Islam, tapi yalah, dia kalau nak kata dia 30-40 tahun ke belakang kita lah. Ke belakang kita. Jadi dia orang tak ada pendidikan, ditekan oleh kerajaan yang mana campur tangan daripada orang putih ni, yang memonopolikan negara mereka ni kan, negara mereka kaya. Jadi berlakunya isu-isu dalaman, pemberontakan, senjata semua. Jadi susah lah, lambat lah. Sebenarnya mereka ni negara yang kaya, minyak daripada emas daripada kan. Tapi itulah isu cerita pasal perlalunan ni pun, kalau nak cerita panjang kan, nak cerita panjang lebar ni kan, dia ada isu-isu politik jugalah, yang mana dia dijadikan macam bisnes tau, ataupun macam benda yang akan berlaku lagi ke depan kan. Macam orang kata, kita tahulah negara dunia yang mengontrol dunia ni kan, dia nak, kalau boleh dia nak letakkan dia punya pangkalan dia di Antara Asia supaya mudah kan, dia nak conduct operation ke apa kan. Jadi panjang cerita pasal perlalunan di perairan Somaliland ni, satu cerita yang panjang lah. Okey, tak apa, tentu untuk edisi khas tuan-tuan boleh dengan saya lah. Okey, ataupun kita buat face to face nanti ke.
Kita buat tajuk dia apa tau? Tanyalah saya sebelum kehilangan saya. Tanyalah aku sebelum kehilanganku. Itulah. Saya suka kata-kata Saidina Ali bin Abi Talib kan. Okey, ini saya cari ni cerita sebenar ni, gambar ni. Tonton tengok lepas geledah gambar ni. Geledah bilik. Saya tak tahu apa yang lepas cari. Lepas cari duit ke apa ke. Bersama-sama. Tapi yang saya pasti lepas suka kepada pornografi. Pornografi lah. Dapat gambar dengan CD ke masa tu bersepah gambar-gambar CD kan. Lepas ambil semua, lepas nak buat apa saya tak tahulah. Mungkin lepas nak main macam paint terbang balik skeping kan. Jadi ni keadaan bilik yang sebenar lah. Ini kru kapal lah. Lepas tu ni dia sepah-sepah ni juga. Seterusnya bilik ni, kalau tuan-tuan tengok lah. Okay. Seterusnya ni gambar lah. Ini gambar sahabat-sahabat saya lah. Ini saya tengok dalam gambar ni yang dah pergi, yang dah pencen ramai dah ni, semua pencen ni. Itu pencen Lieutenant Colonel. Ni pegawai pencen banyak lah ni. Tu Allahyarham Zahir Armaya ataupun Zahir Badul. Sebelah kiri sekali berdiri yang kuih tu. Kita sedekah dululah tuan-tuan perempuan semua. Kita bagi Al-Fatihah, sedekah Al-Fatihah pada dia. Semoga Allah Ta'ala ampun dosa dia, ampun dosa ibu bapa dia, melihat kebaikan dia lakukan dan menempatkan dia di tempat yang baik lah. Di tempat yang alam barzah, tempat yang baik lah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, tuan-tuan, terima kasih. Ini gambar lagi lah. Ini gambar tim saya lah. Kalau tengok gambar yang tadi tu, saya pakai topi kan. Ni tim ni, saya duduk 1, 2, 3, 4. 4 daripada kiri. Tu 4 daripada kiri. Kalau tak mau, sebenarnya tak mau cerita, tapi kita anggap diri kita ni hero kan. Hero. Jadi incah semua tu. Jadi itulah gambar saya tu. Okey, yang ni gambar atas bunga melati 5. Ni kru dia, tim dia. Okey, bunga melati 5. Seterusnya, inilah gambar Allahyarham. Gambar Allahyarham Zahir. Okey. Dia bersama-sama saya pas dia melapor dekat pasukan saya. Kami sama-sama banyak kenangan saya dengan dia lah. Okey, ni masa tahun 2008 ni. 2008 saya dah ambil vaksin dah. Saya ambil vaksin dah. Ni atas kapal tuan-tuan semua. Semua berlaku atas kapal. Rambut saya masa ni orang kata skinhead dah ni. Rambut dengan kulit kepala je ni. Okey, ini atas kapal. Saja ni saya tak tahu lah. Saja Bennett, tak silap nama dia ada tak lagi, tak tahu lah. Asal pencen dah ni, sahaja ni dia pun 2008. Okey. Ini dia atas kapal, pusing sikit lah, pusing. Masa ni bukan nak abang apa. Nak abang masa ni orang kata kalau lalu kat start tu kan, orang tengok 2 kali lah kira. Kan, awet ke, amoy ke kan, tengok masa ni. Tapi masalah ni, orang tengok 2 kali, orang tengok air besar ke depan ni. Kan, masa ni. Okey, ni gambar saya dengan saya punya SSM lah. Saja meja saya lah ni. Saja meja squadron saya. Nama dia Encik Pegawai Waran 1 Rothman. Dia pencen Pegawai Waran 1 orang Johor. Rothman. Dia pencen lama dah. Saya harap kalau dia tengok gambar ni, dia nampak lah ni kenangan saya dengan dia lah. Okey, ni gambar ni. Kami buka puasa. Kita buka puasa. Jadi masa azan kan, cerah lagi tuan-tuan. Atas kita duduk dekat tengah laut ni kan, kita tengok. Kita masuk garisan sepadan waktu tu. Kadang-kadang masa azan, saya ada video masa tengah azan. Kita azan lah. Kami makan buka puasa je ni lah. So setiap kali menjelang bulan puasa, saya ingat lah kami duduk sini. Budak-budak komando ni dia tak suka duduk berbaring, makan kan. Kami lebih suka ambil makan duduk. Bila? Ni tengah laut Arab ni buka puasa. Saya rasa susah ni melainkan geng-geng kapal lah. Ni kira askar darat buka puasa tu, ambil ayak apa semua kan. Buka puasa. Banyak sahabat-sahabat ni saya teringat balik. Sayang ni. Saya sayang sahabat-sahabat saya ni bila kita tengok kan. Ni Pak Yub tu. Yang tunjuk kaki pakai baju CRT ni. Pencen lama dah Pak Yub ni. Tak tahulah kalau sihat ke tak dia kan. Ini kami bercampur lah. Campur makan. Ini semua atas kapal.
atas kapal. Kita campur lepaskan semualah. Okey, ini kalau tak silap saya kami diiringi oleh KD Lekiu, KD Lekiu. Kapal KD Lekiu, kapal ni follow escort lah. Kita pergi 2 biji kapal. Di atas KD Lekiu pun ada pesawat ringan. Kalau tak silap saya dia pakai Fennec ke apa. Okey. Lepas tu di atas kapal kami ni Sri Indrapura ni ada juga, kita ada helikopter juga, 2 biji helikopter. Tu tengoklah tu dia punya cantik kan, cantik dengan laut kan. Bila mata memandang kecantikan dia kan, kita tengok. Tapi kadang-kadang kita hanya selalu seketika, oi cantiknya, itu je. Kita tidak mengamati kecantikan tu. Masya Allah, subhanallah cantiknya. Tak. Masa tu kira nak bertempur saya kira nak menembak je masa tu. Bila lagi nak ni, bila lagi tu perasaan dia tu. Masa ni kan. Sekarang ni kalau saya tengok, saya tersentuh lah kan gambar-gambar kecantikan alam kan. Faktor umur lah, orang tu ada tua lah kan. Okey, seterusnya lagi ni SIP, nampak tak? SIP, Sri Indrapura. Ni lah kapal kesayangan, kecintaan, cinta pertama saya pada kapal laut Sri Indrapura. Ini kita training apa? Kita training TTS. TTS. Dalam Gerahas kita tak ada TTS ni, tempur tanpa senjata. Kita ada, dia panggil anak combat. Dia yat je ni, dia sebenarnya akan duduk dalam kedudukan sedia. Saya bagi tip pada tuan-tuan yang mana ada seni mempertahankan diri, duduk macam tu ke depan. Kalau tangkisan depan macam tu, tangkisan belakang macam tu. Macam tu, ada main macam tu ya. Yat kan. Langkah, dia panggil langkah bertarung. Kita panggil dia gabungan antara silat dengan taekwondo. Ni kita buat lah, dia buah-buah lah ni. Buah pukul dia, nak jatuhkan orang. Termasuk dengan kita guna M16, kita lawan pakai senjata lah. Okay. Itu kita praktis lah balik tu. Seni mempertahankan diri kita tu. Kan. Tuan-tuan tengok gambar ni, kalau kita tengok kan, cantik sebenarnya tuan-tuan gambar ni. Kita training seni mempertahankan diri di tengah Laut Arab, okay, dengan kawan-kawan kita di atas kapal, dan di belakang dia tu pesawat warna putih. Pesawat warna putih. Panjang cerita pesawat putih ni, helikopter ni kan. Jadi atas tu itu cantik gambar ni. Saya tak ada lah, dia orang semua ni kan, dia orang training semua. Saya dah belah tepi dah sini saya. Okey. Jadi di atas kapal pun kami menembak. Tu CG tu, Sarjan CG masa ni. Sigi nama dia, Sigi orang Sarawak, Iban. Tu kita menembak Kita duduk atas kapal pun kita buat latihan menembak. Tugas kita menembak sampai mampus. Saya punya incas dia bilang, saya punya bekas tu IC saya. Dia kata berlatih pak, berlatih sampai mampus. Menembak sampai mampus, dia kata. Hari-hari menembak. Atas kapal pun menembak. Satu hari tak dengar bunyi letupan tu, rasa macam tak kena. Macam tak kena dadah. Itulah. Jadi kita lihatlah, bila kita tembak kan. Ni kita pasang tu, target kita tu atas kapal tu. Ini semua Pascal lah beritahu kita boleh menembak semua kan. Menembak, kita menembak pistol lah. Kita banyak main pistol. Pistol ni dia bukan apa, dia memerlukan kemahiran yang tinggi kan. Orang kata kalau kita nak ludah, tarik ayat dia orang ludah kan, dinding tu kena dinding. Tapi kita gunakan pistol, kita nak menembak, belum tentu kena. Pistol susah, tapi bila dapat teknik ni kita faham. Kalau kita mahir pistol, insya-Allah senjata panjang ni, assault rifle ni kita mudah kendalikan dia. Okey. Ini tu masuk lagi ni gambar Allahyarham Zahir masa ni dia kapten. Tu dia masa ni dia belum lagi masyhur seantero dunia. Okey, masa ni dia tengah mengasah bakat dalam pistol lah. Tu Zahir, tu saya lah tu. Okey. Masa ni dah 2008 kan. Dah 14 tahun dah berlalu. Okey. Ini yang saya kata tu, kita buat latihan mempertahankan diri lah. ULK tu, unit lawan keganasan. Ni Pak Din ni. Pak Din dan anak buah saya ingat lagi tu. Firman, Bina Badan, apa semua lah. Kali semua dah saya dah pencen semua ni. Ada pun ujung-ujung dah. Okay.
Ini kita buat fast roping lah. Kita buat atas heli, menggunakan heli turun atas kapal tu. Ini salah satu method of insertion lah, ataupun method of entry. Kita nak melakukan serbuan ke kan, kita akan gunakan fast roping lah. Fast roping atas bangunan lah. Tuan-tuan tengok teknik ni banyak dekat YouTube lah. Kita selalu atas bangunan lah, kita nak turun tim kita kan. Okay, ini kita sebab senaman. Kita buat exercise lah, exercise kita buat sit up, banyakkan sit up lah. Okay, banyakkan sit up. Ini kita banyak zakat. Tu Pak Lang tu, Pak Lang, Cik Pak Lang, kebebel Cik Pak Lang, Halil, semua dah monti dah. Ini gambar kibas. Kibas. Lanu ni bila dia tinggal kapal dia semua, rundingan berjaya semua, kita pun berjaya ambil tebusan. Okay, dia tinggal kambing dah ni. Ini stok makanan, stok ration dia. Kita ambil makan kambing. Kita takut juga ada bau racun kan. Tu kita ada pakar, doktor pakar semua, ada 5-6 orang di kapal tu. So kita sebelah kibas ni, kita makan ni first time saya makan kibas. Kalau beza dia kibas, kalau tengok bahagian punggung tu dia ada lemak kan. Tu tanda dia kibas. Kalau kita panggil kambing kan ni. Okay. Ini hari raya, sambut hari raya makan. Kita makan sambut hari raya atas kapal lah. Ada 2 biji kapal bunga melati 2, bunga melati 5. Ini bunga melati 5 tak silap. Saya ada dekat Seri Indapura. Bunga melati 5 ni GGK bawah, jaga tebusan. Bunga melati 2 ni Pascal lah, Pascal khas laut. So bila proses rundingan berjaya, kita pun ambil escort kapal ni daripada Il tu pergi ke Djibouti. 3 hari untuk nak sampai ke destinasi Djibouti tu. Jauh tuan-tuan. Kapal pun bergerak lebih kurang dalam 10 knot, 8 knot, 14 knot tu lah bergerak kelajuan tu kan. 3 hari baru sampai. Kami ada atas kapal tu. Okay, anggota budak-budak saya semua ada atas kapal tu. Kita kena escort sebab ada kes berlaku. Dah lepas dah, pergi layak lebih kurang 1 hari 2 hari, proof kena lagi hijack. Port lain pula. Penyamun terbuh lanun-lanun ni kan, mereka banyak kepala-kepala mereka. Banyak kepala lepas, so dia hijack lagi kepala lain pula, jenuh pula. Kami pun duk harap juga kan. Anggota saya ada atas kapal, mai lah hijack, tengok, mai hijack. Hang kandak lah kan, jatuh pisang tu, RPG yang tu, hang kandak tengok kan. Tapi tak ada rezeki, kita anggap tak ada rezeki dululah. Sekarang ni kita tak mahu lah, kalau boleh kita elok lah benda ni kan. Apa kita nak kira sangat dengan aset kapal, dengan muatan yang melibatkan semua ni duit kan. Jika nak dibandingkan dengan nyawa lah, kan. Kan. Jadi masa zaman dulu kita kira nak menembak je kan. Zaman sekarang ni kita tak nak lah berlaku benda-benda macam ni kan. Kita pun dah, orang kata apa, dah separuh dah perjalanan hidup kan. Saya pun dah 40 lebih nak cecah 50. Saya ada lagi tak sampai separuh nak pergi ke depan tu kan. So kita nak benda berlaku jalan dengan elok lah. Okay, itu habislah gambar-gambar dah, koleksi-koleksi saya banyak ini yang saya boleh kongsikan dengan tuan-tuan semua. Okey, kita teruskan lagi lah. Perkongsian saya ni, saya nak cerita perkongsian apa yang saya rasa. Yang pertama sekali saya nak cerita pada tuan-tuan semua, masa saya meninggalkan anak saya tu, masa tu anak saya baru boleh menerak. Dia baru belajar menerak. Anak saya nombor 3 Atif. So bila saya ingat balik, bila rumah saya cerita kan, bila saya balik daripada belayak tu, saya balik mai kan, dia tengok saya kan, masa tu dia dah pandai dah. Bini saya kata, jangan celapak dah bang, jangan celapak lagi bang. Hari kau celapak saya, dia tak kenal, rupanya dia tak kenal saya. Kita tak sabar lah nak jumpa anak kecil lah kita pun kan. Dia boleh jumpa mak, layan anak dulu kata kan. Jadi dia tengok saya macam tu kan, macam orang asing. Momen tu kalau saya tengok, saya ingatkan balik kan, dia tengok macam tu kan. Kalau saya pergi topar dekat dia, memang dia menangis. Anak tak kena apa. Untuk bayangkan kalau askar kita ataupun pasukan-pasukan keselamatan kan. Tapi askar lah yang terlibat ni kan. Operasi di Somalia, pergi ke Lebanon, pergi ke Kongo buat observer.
pergi ke Sierra Leone, pergi ke Liberia, Mindanao setahun. Mindanao dekat Filipin. Operasi dia setahun tuan-tuan. Setahun menghadap Padang Pasir kan. Jadi saya nak kongsi ni, perkongsian perasaan saya kan. Saya nak kongsi setahun. Anak saya hanya 2 bulan je, 59 hari. Itu pun saya cerita balik. Okay, lagi apa lagi saya nak cerita. Bulan puasa bulan puasa kita berkorban, kita apa semua itu tak rasa sangat itu. Dia semangat nak melaksanakan operasi tu lebih. Kan. Daripada mana datang semangat tu kan? Semangat tu datang daripada latihan. Hari-hari duk berlatih kan. Kami diberi taklimat, orang taklimat persikan dan perkembangan senario kan. Kadang-kadang pukul 2 pagi, pukul 3 pagi kan, kita tengok gambar kan, dia keluar gambar Lanu ni baju biru belang, baju merah belang kan. Ambil gambar ni, nama dia ni saya ingat, ketua dia tu nama Abdi Jamak tu lah saya ingat. Ada nama ni X-ray 1, X-ray 2 semua kan. Gambar-gambar kan, bila kita duk tengok hari-hari gambar tu kan, kita diceritakan tentang kedudukan kapal. Kita dah bayar dah apa kita nak masuk laluan mana, kita nak masuk, kita nak apa tindakan kita akan train lah kat kapal kita ni. Bilik-bilik kita akan masuk bilik-bilik, masuk cara apa semua kan. Jumpa hostage, kita akan ambil hostage. Apa patut kita buat kalau masa tu kita jumpa penganas ni kan. Apa tindakan kita apa semua kan. Benda tu dah kita install lah, dah masuk dah. Cuma nak tekan, nak pergi buat je. Perasaan tu lah saya cakap tu. Itu orang kata kadang-kadang bila orang yang terlatih ni kan, yang ditrain ni kan, kalau salah bawa, ada cenderung kepada sesuatu benda yang tidak beretika, melanggar peraturan. Sampai macam tu lah. Semangat dia tu, dia bukan semangat dah, tapi jadi nak pergi. Dia bukan semangat dia kena nak pergi lah. Okay? Jadi apa yang saya nak kongsikan, satu insiden yang mana bila proses rundingan tu di berjalan, kita dengar, kita pakai loudspeaker lah, kita duduk dalam kapal, kita dengar ni, kita standby ni tuan-tuan ni, dengan boat, dengan heli, kita standby. Lepas tu bila ada ancaman saja nak I kill the hostage. Bila I kill the hostage, kita terima signal, topeng turun, kita ready lah, standby lah kenderaan kita tu, enjin start, kipas dah pusing, kita nak go lah kan. Lepas tu bila proses rundingan tu kan, bila ada orang kata penganas ni dia dah slow, dia nak berbincang, kita stand down lah, maknanya kita lepas balik kita punya weapon tu, kita savekan balik, buka topeng lah orang kata, nyawa balik. Tu dia perasaan ni bermain sampai kita jadi tekanan lah. Kita tekanan sampai kita rasa kita okey, tapi sebenarnya tangan kita dah macam menggigil power dalaman tu, kita nak lepaskan power tu kan. Ini saya kongsi pengalaman ni, saya rasa lah. Jadi masa tu dah pencen dah, pencen 3 bintang lah. Masa tu kita punya pakar medical kita, dia bagi tahu, ini nama dia combat stress. Kita kena tekanan combat. So apa yang kita buat, kita bagi tahu dekat panglima atas kapal tu, kita kena keluar daripada kawasan pelunggukan kapal ke Lanu ni. Kita kena keluar, kita pergi lebih kurang dalam 6-10 ke batu nautika ke tengah laut balik. Kita pergi buat latihan menembak. Kita menembak, makna dia kan kita rehat, anggota saya semua, saya tarik terus, simpan weapon tu semua, rehat untuk nak lepaskan tekanan tu. Besok kami buat pertandingan menembak dengan Pascal. 3 kategori lah, kategori pegawai, kategori senior rank ni, sarjan ke atas ni sampai pegawai warun, dan kategori corporal ke bawah lah, private, trooper lah, dan corporal dengan corporal lah. Kita buat 3 pertandingan menembak, JJK dengan Pascal lah. Sampai macam tu. Bila kita dengar letupan bunyi pistol kan, rupanya kita jadi tenang. Macam dapat dadah saya kata tadi tu. Dengan letupan tu tong dengan semua kan, tekanan kita menurun. Lega, stres lega. Sampai macam tu tuan-tuan. Sampai macam tu saya nak cerita
hasil daripada latihan ataupun indoktrinasi. Kita ni adalah pasukan khusus, kita diarahkan membawa nama baik, membawa kedaulatan negara Malaysia, maruah Malaysia. Dunia sedang parti, tengok apa kita buat. Gagal, kalau gagal lepas tepuk tangan ni, lepas tepuk tangan. Okay. Saya pula sebagai incah, saya senang ketua tim gempur lah, saya kata. Sebagai ketua tim gempur ni kan, bawa anak buah saya ni yang mana ada mak bapa, ada isteri, ada anak-anak, sama-sama dengan saya ni kan. Nanti kalau kita main banyak ni, kita mesti balik banyak ni. Kita tak mau ada cedera, korban jiwa. Tapi kalau kita terkorban tak apa. Anak-anak buah kita kalau boleh jangan terkorban. Macam tu. Lepas tu lagi, apa lagi dengan persenjataan musuh tu, dengan dia punya RPG dia, dengan AK-47 dan 7.62 dia, dengan ramai dia, tempat dia. Kita nak pergi ni, kita pula tak ada pengalaman tentang selok-belok kapal ni. Kita main bangunan saja. Bahkan kita main kapal terbang lah, kita main kereta api laju lah. Tapi kapal ni kita tak ada experience. Kita nak gabung dengan pasukan sahabat kita. Dalam pada tu kita ada tebusan sampai 58 orang. Kita nak make sure benda ni selamat. Kalau kita berjaya pun, tebusan kita sampai kat 20 orang, separuh meninggal, mati, kita kira kita mission fail lah. Kan. Lagi dengan keadaan hari raya, tekanan hari raya, dengan keadaan kapal yang terhad kan. Terhad dia macam ni tuan-tuan. Walaupun kapal ni besar kan, anggota saya ni, kami tak pernah duduk atas kapal tau. Kapal Seri Indrapura, tak silap saya, dia 6 tingkat. Kalau saya tak silap lah. Kalau saya salah, saya minta maaf lah. 6 tingkat tu, ada tingkat kan. Bawah sekali tu, lantai dia tu, tempat minyak tuan-tuan. Kapal bila debu minyak, kan, dia duduk di bawah tangki minyak bawah tu kan. Jadi lapisan bawah tu lah dia panggil tank deck. Kalau saya tank deck. Bawah sekali tu kan, anggota saya tidur kat situ. Bila kita isi minyak banyak, sampai ribu tan ni, berapa tan, berapa puluh tan kita isi minyak kan, kapal tu kan. Jadi anggota saya tidur kat lantai tu. Kalau kapal tu bergolek kan, dengar bunyi minyak kelok-kelok. Minyak tu. Jadi bila minyak bergolek tuan-tuan, dia akan hasilkan apa tau? Uap tau. Anggota saya duduk waktu patut saya heran, apa pasal lah anggota saya baring lambat ni. Bagi baring lambat, ada yang lambat. Dia orang tak cerita kat saya kesusahan dia. Saya lain, saya ni pegawai duduk tempat aircon lah, tempat katil, selesa apa semua kan. Mereka ni tidur atas katil gantung, lipat tu gantung, yang buat tali tu gantung. Tidur atas tu dengan barang apa semua. Saya ada almari, saya ada bilik ayam, saya tempat saya aircon. Jadi kan, bila serenung balik, barulah lepas cerita tuan, tempat kami ni tuan, tempat minyak tuan, muntah habis anggota saya ni. Bila buat minyak tu naik kan, bila saya turun, Allah saya kata kan, itu pengorbanan anggota bawahan ni. Dia orang sangat setia, sangat sanggup terima kesusahan. Dia tak cerita kesusahan daripada kita tu. Kan, tengok tu. Lagi apa lagi lagi kira tak sebab nak tunggu buka puasa dah ni. Okey tuan-tuan, saya rasa untuk part 1 ni kita stop kat sini dulu Jam saya sekarang ni 16.54, pukul 5 dah. Saya duduk di KL ni, saya nak balik dulu. Balik rumah saya di Bangi. Nanti kita sambung untuk part 2 Part 2 kita sambung sikit lah. Part 2 saya minta maaf lagi pada tuan-tuan semua subscriber saya ni, follower saya ni. Saya minta maaf, saya tak keluar saya tak keluar lebih kurang 2 bulan lah. Okay, tak keluar lebih kurang 2 bulan. Pasal salah dah juga. Ramai kontak saya, tanya saya kan, saya minta maaf lah. So kita tamat dulu operasi penyelamat tebusan part 1 ni kat sini. Nanti untuk part 2 kita sambung balik lah. So tuan-tuan, macam saya cakap, jangan lupa doa. Saya secara peribadi, saya doakan tuan-tuan semua dapat apa yang tuan-tuan nak. Sihat, bahagia bersama keluarga. Bahagia bersama keluarga ni penting. Dan dimurahkan rezeki semurah-murahnya lah. Kalau boleh, rezeki tuan-tuan ni macam yang hujan, turun yang hujan. Rezeki sihat ke, orang tua bahagia ke, atau segala-galanya kejayaan tuan-tuan, berjaya dalam hidup, dapat pangkat kan, semualah.
Saya doakan kepada tuan-tuan sebenarnya bulan Ramadan ni semualah. Dan tuan-tuan tolong doakan saya jugalah. Saya harapkan doa tuan-tuan semualah. So, kita tamat dulu kat sini ya. Kita tamat selamat berpuasa, selamat berbuka puasa. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi untuk operasi menyelamat tebusan, perkongsian pengalaman komando part 2. Okey. Macam biasalah, sebagi sebalut. Lama dah saya tak bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Terima kasih semua.